Okey, kalau kita tengok okey, soalan nombor 6 Nombor 6 hari tu kan. Mariam kata soalan yang saya buat di sini tak sama dengan dalam modul. Actually konsep dia sama je, cuma rajah dia berbeza. Saya rasa tak jadi masalah lah. Sebab rajah awak kalau tak silap dia macam ni. Dia macam ni, dia naik kat belah atas. Betul tak? Nombor 6 kan? Sekejap. Dia tengok rajah dia. Sekejap Tak sama dengan you all punya ni. Modul. Soalan 6. C dia terkeluar. Oh, C dia duduk sini A, sini B, sini C, lepas tu D kat mana? D macam tu kah? Saya punya modul yang saya dapat di sini sama ke modul saya lain? Okey, ni yang soalan tapi konsep dia sama mana dia soalan tu? Sekejap. Saya tengok sekejap. Sekejap Number 6 ke? Saya rasa tak jadi masalah kot. Number 6 tu. Boleh tak selesaikan, Mariam? Boleh je. Boleh tak ada masalah saya rasa. Sebab konsep dia sama je. Kalau kita tengok balik, kejap saya buka sekejap. Number 6 kita. Dia ni Yang ni kan? Sama je. Ni. Ni Mariam Sama je dia punya kaedah dia. Boleh ke? Tak ada masalah Saya tak payah nak tunjuk lah yang nombor 6 punya. Sebab saya rasa tak ada. Saya rasa sama je ni. Okay, kita back to, kita continue je lah. Okay, untuk soalan yang ini pula, awak kena sentiasa juga bacakan dia punya soalan. Sebab soalan tu penting lah. Okay, kita nakkan nisbah sisi diberi pada awak 3, 4. So, langkah pertama yang perlu awak buat, awak perlu memilih tapak mana yang awak nak jadikan sebagai base dia lah. Even kalau you nak ambil DE pun boleh. You nak ambil AB pun boleh. Tak jadi masalah. Tapi saya di sini, saya lebih senang lah, mudah pada saya. Saya gunakan aja ni AS saya. Okay. Saya ambil sahaja A. Saya akan buka ni. Nampak? Saya buka ni. Okay, let's say saya tukar colour sekejap lah Okay, saya ambil colour merah tu Kenapa saya buka di sini? Sebab saya nak dapatkan bukaan sudut tirus yang membolehkan untuk kita bahagikan mengikut nisbah sisi. Okey, di sini kita perlu bahagi kepada berapa bahagian di atas garisan binaan yang bercolour merah? Ada siapa boleh bantu? 4. Yes, very good. We are just referring to this figure. Okay. 3 nisbah 4. So, you dah tahu 3 lebih kecil dari angka yang di belakang. So, rajah awak memang perlulah dikecilkan. So, seperti biasa kita akan gunakan kita punya jangka lukis lah. Kita angkat ni. Boleh ke kalau saya ambil jarak segini boleh tak? Saya tanda terus je dengan jarak yang jari yang macam ni. Boleh tu boleh, tapi bahagian yang garisan merah di sini tu awak kena panjangkan dia. Okay, so saya tak boleh nak panjang dah. Saya punya screen setakat ni je. So saya nak jadikan dia pendek sedikit lah jari dia. Nampak ni? Okay, barulah saya buat ataupun saya start penandaan titik. Boleh Saya harap-harap lepaslah 4 tu. Kalau tak lepas lagi jenuh nak padam.
Okey, saya kecilkan sikit. Okey. Boleh Okey, kita start menanda. 1. Okey. Binaan Pindah ke sini. Okey, yang ini yang kedua. Okey. Yang kedua. Yang ketiga. Ketiga. Okey. Dan yang terakhir adalah yang keempat. Oh, macam ngam-ngam je. Okey, di situ. Boleh kelas? Boleh So, kita letak ke tepi sebentar. Okey, apa nak buat selepas ini? Apa nak buat? Saya dah keluarkan saya punya peralatan perang di sini. Nak buat apa ni? Sambung garis 3 dengan 4. 3 dengan 4? Macam mana tu? Sekejap saya labelkan kejap. Okey, saya labelkan yang ini 3, yang ini 4. Okey, saya nak sambung macam mana tu? Apa yang perlu saya sambungkan di sini? Daniel? Having any idea? Sambung Mana 4. Daniel? Sambung 4 ke F. Yes. Pandai Daniel. Okey. Kita bawa 4 pergi ke F. Bolehkah saya nak tanya, saya nak bawa 3 pergi ke F? Boleh ke tak boleh? Sajalah nak tanya. Boleh ke? Boleh tak kalau saya tak nak ambil 4 saya nak ambil 3 lah. Macam tu. 3 saya bawa pergi ke F. Boleh ke tak boleh? Kelas? Boleh ke tak boleh? Tak boleh sebab? Sebab apa tak boleh? Kena tahulah sebab apa tak boleh. Dia kata tak boleh tapi tak tahu sebab apa. Sebab apa tak boleh? Hello? Sebab apa tak boleh? Hello? Sebab nisbah dia bagi 4. Sebab nisbah dia bagi 4. Sebab utama dia kenapa tak boleh? Ada sebab utama dia tu. Nanti lukisan yang kita lukis tak Kenapa tak boleh? Yes, okay. Kalau kita ambil 3 bawa pergi ke F, kita kena selarikan 4 dengan 3F. Raja awak akan pengecilan. Itu adalah alasan dia lah kenapa tak boleh tu. Boleh faham Okey, sekejap. Bagi saya pusing sekejap. Saya rotate. Okey. Saya akan letakkan. Yang ini saya rasa awak dah mahir sebab setiap kali kita akan demo dekat awak ni. Okey. Cara penggunaan set square untuk diselarikan. Untuk dapatkan garisan selari lah. Okey. So saya jadikan yang di bawah ni sebagai landasan. Kita akan gerakkan set square yang di atas ni. Okey. Pelan-pelan di atas landasan dia. Sehingga menuju ke angka 3. Okey, di situ. Okey, so kita akan buat garisan. Lebihkan sedikit tak jadi masalah sebab kita adalah dalam garisan binaan. Boleh Okey, kita ke tepi sekejap. Okey, lepas tu apa nak buat? Okey, apa nak buat kelas? Garisan pancaran. Yes, very good. Kita akan lukiskan garisan pancaran di mana garisan pancaran kita mestilah start dengan alfabet apa? A. Yes, very good. Boleh tak kalau saya nak ambil B ke, saya nak ambil F ke? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Okay.
once kita dah pilih A, kita kena start di A sahaja. Tapi kalau awal-awal tadi kita pilih titik untuk buat nisbah semua tu, di F ke, di E ke, C ke, D ke, B ke, kita boleh pilih pusat pancaran kita mengikut garisan nisbah yang kita buat awal-awal tadi. Jelas Okay, so di A lah. Okay, kita akan start melukis garisan pancaran menuju ke E. Saya tak perlu panjangkan sebab rajah kita adalah rajah pengecilan. So, yang ini saya bawa pergi ke setiap bucu dia. Nak lebih sikit pun tak ada masalah lah untuk awak Okay, so betul-betul exactly at 1 point. Okay, which is located at the point of A. Tak boleh pecah-pecah lah kalau di A sahaja. Kadang-kadang garisan ataupun tempat tuju tu dia pecah. Pecah maksud saya dia tak tumpu pada A. Dia pergi ke A tapi tak tepat. Tak boleh lah. Okay, is there any other lines that we should draw? Ada garisan lagi tak yang perlu saya jadikan sebagai garisan pancaran? Ada lagi tak kelas? Hello? Dekat Ada lagi tak? yang cross tu. Yes, very good. Dekat dekat pusat lengkuk. Ada dua di oh tak cantik, tak cun. Ni yang saya masukkan pecah tu. Dia punya titik tu tak pergi betul dekat A. Ni. Ni satu. Okey. Ke sini. Saya tak panjangkan pun tak apa. Sebab raja saya pengecilan. Tapi kalau pembesaran, garisan hijau, garisan pancaran ni awak perlu panjangkan. Sebab kita punya drawing yang akan kita, dah terlari. Yang kita nak lukis nanti tu, dia akan jadi lebih besar. So that's why we need a longer line. Boleh faham Okey, bila dah kita sambungkan ke semua garisan pancaran, okey, apakah langkah yang seterusnya yang perlu kita teruskan? Fikir. Tengok betul-betul. Apa lagi yang perlu kita buat? Any idea? Kah? Afdalina? Apa lagi? Apakah langkah lagi yang perlu kita teruskan? Boleh. Cepat. Pakat senyap dah. Kan? No ni. Kah. Any other ideas? Ada idea tak? Hello? Hello? Hey, pakat diam ni. Buat garisan kat line 3 tu ke? Buat line garisan 3. Okey, kita akan kita punya F prime berada di sini. Awak faham kan ni kan? Faham. Okey, yang ni faham F prime kita dapat. Tapi sekarang ni kita perlu mencari. Okey, let's say saya labelkan sekejap saya kecilkan sedikit dia punya tu Okey, let's say kalau apa yang terang. Okey. Katalah yang ini kita dah dapat cari F prime. Okey. Katalah yang ni saya tandakan dia sebagai O1 dan yang ini akan jadi O2. Okey. F prime dapat. Okey. O1 adalah pusat asal. O2 juga adalah pusat asal. Okey. Iaitu pusat yang menggunakan poligon
Ni kalau you tengokkan rajah yang kita ada di sini FEDCB tu. Dia menggunakan rajah tu. Itu adalah rajah asal dia. Okay, sekarang rajah awak nak dikecilkan. Kita hanya ada baru satu titik yang kita kesan. Sekarang in progress nak dapatkan titik-titik keseluruhan. Tapi you tak boleh melangkau daripada F prime nak pergi ke C. Tak boleh. Okay. So kita kena ikut prosedur step by step. So langkah yang pertama sekali adalah titik yang terhampir dengan F adalah O1. Am I right? Betul ke tak? O1 adalah titik yang paling hampir. Betul? Setuju ke tak? Oh, pakat senyap dah. Hello? Betul. Betul. Seorang je ada dalam kelas saya. Okey, bila O1, okey, titiknya adalah di... Okey, titiknya kita kena sangkut. Saya selalu panggil sangkut lah yang ni. Saya nak sangkutkan dia ke titik F. Sebab titik tu je yang ada. Yang boleh kita sangkut. Kita sekarang O1 kita di awang-awangan. Kita kena sangkutkan dia di titik paling hampir. Okay, boleh tak kalau saya nak sangkut dia ke E? Boleh tak kelas? Hello? Wait. Hello? Mana pergi ni? Yes or no? No. Tak boleh. Okay, sebab dia jauh daripada F kita. Kita hanya ada F prime. Tak bolehlah nak terus pergi ke E sana. So, kita buat yang paling hampir adalah O1 menuju pergi ke ke F kita. Garisan yang color kuning dah pun saya buat. Sekarang ni saya terpaksa dapatkan garisan selari. So, I need to adjust the set square below. Saya kena adjust ni. Set square saya, buat my sini balik. Okay. Adjust, bagi kena betul-betul ni. Awak pun kena buat benda yang sama. Kena sabar banyak saya kata. And then gerakkan yang di atas ni. Set square ni gerakkan sampailah dia pergi ke mana? Sampai dia pergi ke F prime. Nampak ni? Bawa lagi, bawa lagi. Okey, sikit lagi. Sampai situ. Bila dah sampai F prime, barulah kita sambungkan garisan ni. So, kita dah dapat titik apa di sini? Penat-penat cari. So, nama dia adalah O titik prime. apa? Yes, O1 prime. Okay. Titik yang kita cari tu adalah titik O1 prime. Okay, lepas tu. Satu persatu kita pergi. Next. Langkah yang seterusnya. Apa nak buat? Daniel? Mana Daniel? Daniel, mana Daniel? Saya cikgu. What is our next step? Daniel? Boleh nampak tak? Tadi kita sangkutkan O1 pergi ke F. Okay. Kita selarikan. So daripada F prime terus saja kita dapat O1 prime. Okay. Sekarang kita kena sangkut lagi sekali. Okay. O1 kita ke titik E. Nampak ni saya sangkutkan di sini. So we need to draw one construction line. Kita kena lukis satu garisan binaan. Di mana garisan ni perlulah diselarikan. Kejap lagi kita akan anjakkan dia ke titik O1 prime. Boleh nampak ke titik-titik label yang saya labelkan tu, yang saya tulis tu? Kalau tak boleh, you boleh zoom rasanya tak? Okay, so saya akan gerakkan set square saya macam ni. Si Elfie tak masuk. Duduk dekat luar.
Aduh. Itulah kata sikap kita tu. Ni Okey, boleh dapat So, kita akan buat satu garisan binaan dari O1 prime pergi ke persilangan di atas garis pancaran. KAE. Okey, setakat itu. So, apa yang kita akan dapat di sini adalah kita akan dapat titik. Titik apa yang kita dapat di sini? Kita dapat titik E prime. Boleh kelas? Setakat itu? Hello? Boleh. Boleh Okey, next step is kita pergi ke titik ataupun garis yang seterusnya. Okey, garisan yang seterusnya adalah garisan ED. Nampak tak ED ni? Kita dah ada E prime. Kita sekarang dalam fokus nak mencari D prime. So what we need to do is ambil sekali lagi kita punya set square tu. Okey. Bawalah dia ke sini. Ni garisan dia kena ngam-ngam. Kena betul-betul. Dan yang ini kita kena adjust dia supaya dia duduk di sinilah. Kalau ikut saya letak di sinilah ruang dia. Kalau awak ikut kesesuaian space yang ada dalam drawing awak lah. It doesn't mean that we need to allocate macam ni je. Tak apa. You allocate je macam mana pun as long as you punya set square boleh bergerak. Okay. So yang ini kita akan gerakkan seperti biasa. Turun. Ni Kalau dia tak lepas, kita kena adjust dia supaya dalam keadaan macam ni lah. Nampak tak? Bila saya letak macam ni, saya tarik dia turun sampai ke bawah, dia tak lepas di sini. Nampak ni? Tak boleh lah. So peranan kita adalah untuk adjust dia supaya dia berada di atas sikit. So yang ini akan rapat ke dia balik. Ni lah. Okay. So barulah kita boleh tolak yang di sebelah kiri. Okay. Turun ni sampai sini lah. Sampai ke E prime. Okay. So bila sampai ke E prime, kita dah boleh melukis garisan binaan lagi kat sini. Sekejap lagi kita akan dapatkan ni sebagai garisan objek. So first of all, kita jadikan tu sebagai garisan binaan dululah. Okay, nak tunjuk dekat awak kata itu garisan dia. Okay, the next step is apa nak buat pula? Fokus sekarang adalah nak mencari apa? Nak cari apa kelas? C prime. CD kan? CD. So you kena adjust ya. Okay. Saya kena adjust saya punya ni set square supaya dia ada dalam keadaan terlari-lari lah pula Okey, gitu adjust sedikit lah. Okey, macam tu. Okey, so yang ini peranan dia adalah untuk digerak-gerakkan lah. Okay, sekejap. Kita alih dulu. Dia dah pening dah. Okey, sekejap Alih main duduk kat sini. Kalau awak mudah lah. Awak just tolak je. Kan? Siapa yang ada alat dia tahulah. Okey, kita akan ambil ni. Tak kat sini. Adjust bagi rapat betul. Okey. Okey, tak dekat dengan dia. Okey, ni boleh So, kita akan gerakkan set square yang ini turun ke sini. Sampai kena pada D prime kita. So, kita lukiskan satu lagi garisan binaan. Okey, setakat itu. Okey, apa lagi nak buat seterusnya? Anybody? Sambungkan C dengan O. Yes, sambungkan C pergi ke O2. Okey, yang terhampir dengan kita adalah C lah. Okey, so kita dah boleh cari ni Nampak ni? Saya akan sambungkan garisan
Sebab saya punya target adalah nak dapatkan O2 prime. Okay. Bila dah dapat ni seperti biasalah. Awak bawa awak punya set square. Bagi dia duduk sebelah sini lah. Sebab kita nak gerakkan dia. Okay. So we need to adjust this one. Okay. So ini kita gerakkan dia di atas landasan sampailah ke C prime. Make it selari lah. Okay. Bagi dia parallel di sini. Dia agak degil juga Okay. So kita buatkan satu garisan binaan. Okay. Nampak kelas? Okay, the last one. Kita dah sampai ke penghujung. Apa nak buat? Yang last punya, kita perlu pula pergi ke B. Nampak B akan menuju ke O2. Okay, ni adjust sedikit. Okay. Ni Okay, awak gariskan dia. B pergi ke O2. Okay. And then jangan lupa calling awak punya set square yang satu lagi untuk dijadikan sebagai landasan untuk menggerakkan set square yang di sini lah. Supaya dia bergerak ke bawah, turun. Ni situ. Okay, kat atas lah saya lukiskan garisan binaan ke situ. Okay, kita dah siap tak ke tepi. Okay, dah siap setakat itu. So, apa yang perlu kita lakukan adalah yang ini kita kena ambil lah. Okay, sebab kita sekarang nak melukis apa? Nak lukis lengkuk kan? Betul tak? Pusat ada. Sebelum tu kena check dulu. Okay, masuk tak kita punya radius tu? Sekejap saya check dulu. Ni sampai. Dia terlarilah sikit di dia. Okay, sesaat lagi tak apa. Kita akan adjust lah. Okay, dan kita dah boleh melukis garisan objek. So, saya lukis, awak gunakan jangka lukis awak. Saya gunakan ni Sekejap. Okay, gunakan jangka lukis untuk dapatkan lengkupnya. Nampak? Okay, so yang seterusnya garisan objek yang perlu awak lukis adalah di sinilah. E prime ni Daripada sini, okay, kita lukis satu garisan. Siap. Okay, and then kita lengkapkan ni satu lagi. Okay, and then kita akan buat ni Nak buat apa ni? Kita akan buat lengkup dia. Ni Sekejap, saya simpan ni sekejap. Dia bertindih. Okay, keluarkan ni. Bawa main sini, check dia punya radius. Okay, saya check sekejap. Ni selari kat sini. Okay. Yang ni tugas awak lah. Untuk tentukan lengkuk awak. Dia betul-betul exactly masuk ataupun tidak lah. Okay, awak kena apa ni orang kata accurate betul-betul lah. Okay, sekejap. Dia terlari sikit. Suka sikit nak tentukan. Okay, ni you check balik kena ke tak kena. Kalau dah okay, kita akan hitamkan ni garisannya. Okay, itu adalah lengkuk yang kita perlukan dan jangan lupa seperti biasa, tolonglah lukis semula line di sini. Nampak ni? Tu satu. Satu lagi adalah F prime ke A.
even though itu adalah objek asal dalam darjah 6. Sorry, kita lukis semula lah. Okay, sebab dalam kertas awak dia agak blur. Mariam tahulah kertas tu macam mana. Dia warna biru. Okay, kita dah siap lukisan di situ. Untuk rajah pengecilan menggunakan nisbah 3, 4. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Hello? Boleh Okay, next. Di sini dia melibatkan satu bulan dan kita ada satu lengkuk di situ. Ada pusat, lengkuk lah dia. So saya akan cuba cepatkan lah Okay, first of all, kita perlu refer pada ni lah. Yang diberi pada kita adalah ni. Nampak ni? Dia bagi pada kita adalah 3, 5. So seperti biasa saya buat pemilihan DA. Awak nak buat di mana-mana pun tak ada masalah. Okay. So saya akan start menanda menggunakan jangka lukis. Ni saya tanda Nampak 1. Okay. Saya tandakan 2. Saya tak gunakan alat Boleh tapi awak kenalah. Okay, sebab kita nak ringkaskan. Alat tu saya tunjukkan sebab proses awal. Untuk awak dapat lebih orang kata jelas lah macam mana nak tanda. Bila awak dah expert, saya cuba ringkaskan lah. Boleh kelas? Boleh faham So ni saya anggaran. Tapi awak tak boleh anggar lah. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So bila dah ada 5, saya akan labelkan. Label kena label lah. Okey, sentiasa amalkan labeling supaya kita tak tersilap lah. 1, 2, 3 dan di sini adalah 5. Okey, so langkah yang seterusnya seperti biasa. Macam tadi juga, kita akan lukiskan garisan 2 garisan selari di mana starting point kita mestilah bermula di 5 ke E. Pergi ke E Okey. Next, selarikan menggunakan alat Okey. Saya rasa awak dah expert, so saya try to make it short lah. Okey. 2 garisan ni adalah garisan selari. Kaedah nak tentukan mestilah menggunakan 2 set square. Okay. And then next step is you akan lukis, try to change the color first. Okay, let's say I'm using this one. Okay. Okay, dari A start melukis garisan pancaran pada setiap titik ataupun bucu yang kita ada lah. Okay. So our starting point is A here. Saya pergi ke D dulu. Okay, D. Okay, next what we are having here is pusat, jangan lupa. Pusat dia. Pusat. Next to it. Ni yang saya kata tu. Mencapah macam ni tak boleh lah kalau nak ikut. Okay. Awak yang betul-betul lah. C. Nampak Okay. Next, apa nak buat? Anybody can give me the idea? What is the next step? Hello? Dah banyak dah tu kita buat tu. So, seperti biasa, yang paling hampir dengan E prime kita di sini adalah ni lah. Katalah ni titik O O ni kena bawa pergi ke E. Nampak? Okay. And then make it selari daripada E prime. Okay, daripada E prime, selarikan dia di sini. Kat atas lah kena kat situ. Okay, next step is daripada D, dia akan bawa dia ke sini. Boleh tak? Am I going too fast? And then the next step is, you can stop me. Okay, setakat itu. Ada soalan tak? Hello? Tak ada. Boleh follow Okay, the next one is saya akan cuba selarikan yang ini. So I need to call back my tools here. Yang ni saya panggil keluar lah. Sebab jarak dia agak jauh di sana. Tapi awak kena sentiasa making use of these two equipment lah. Boleh Jangan tiru saya pula.
Sekejap. Nak panggil ni ha. Cikgu kat buku pun lain. Lain juga. Soalan ah? Ha, Soalan ke? lain soalan. Tak apa. Nanti tapi kaedah dia sama je. Boleh Kaedah sama je. Nisbah dia pun lain. Tak apa. Tapi dia still pengecilan lagi kan? Hmm. Sama je, tak apa. Dia tengok dia punya method je dulu. Boleh Okay, sebab dia orang bagi kat saya katanya tak ada perubahan. So dia tak bagi CD yang terkini. Tu masalahnya. Sekejap. Okey, tengok ni Okey, kita akan turunkan dia sampai ke sini lah. Nampak ni? Saya selarikan dia sampai ke garisan kuning kat situ. Okey. So kita akan start melukis. Ni garisannya. Pergi ke situ. Okey. Next kita ambil pula set square semula. Okey. Bawa pergi ke sini selarikannya. Tolak sedikit. Okey. Adjust sedikit. Okey. Okey, katalah kita lari juga. Sekejap Okey, macam tu So ni naikkan sedikit sebab tak ada ruang nak letak yang satu lagi ni. Set square satu lagi. Okey, buat ni. Ni you kena adjust Bila dia tak kena betul lah, you kena adjust lah. Tugas awak adalah untuk dapatkan accuracy dia. Okey, next kita akan gerakkan ni set square ni ke bawah ni. Nampak ni? Titik kat situ katalah. Okey, so lukiskan satu garisan. Okey, kita dah siap setakat itu tapi kita masih ada bulatan yang perlu dicarikan. Betul tak? Okey. Lain-lain dah siap, cuma dia punya bulatan. Macam mana nak dapatkan bulatan dia? Anybody can give me the answer. Siapa yang boleh bantu ke? Saya ada pusat. Tadi saya ada pusat O1. Yang ini asal saya ada sini Saya tak tulis dalam tu. Takut agak semak dia. O2. So saya ada pusat yang baru O1 prime. Saya belum lagi ada O2 prime. Okay. Tapi titik-titik yang lain kita dah cuba carilah. Kita dah ada C prime. Kita dah ada D prime. Okay. D prime tu dia dekat-dekat dengan O2. Jangan terkeliru pula lah. Okay. So kita juga ada E prime. Okay. Setakat itu. Macam mana? Hello. Macam mana kita nak buat? Macam mana nak teruskan? Hello. Pakai diam dah ni. Langkah seterusnya. Apa nak buat? Kak. O2. Awak perlu sangkut dia ke mana? Yang ni kena tengok betul-betul sebab dia melibatkan jari di tengah-tengah tu Okay. So O2 kita boleh sangkutkan. Kalau difikirkan awak boleh sangkut dia ke mana? Kak. Nak bawa O2 ni pergi kat mana? Tak tahu C prime. Okey. Awak boleh bawa C prime. O2 C. tak boleh bawa pergi ke prime. Dia tak boleh menuju ke. Sekejap. Terhilang di sini. Sini ada prime. You tak boleh bawa dia pergi ke prime. Sebab tak kena. You kena bawa dia pergi ke saiz asal iaitu ABC je. Tak ada prime-prime. Okay. So O2 awak perlu fikirkan supaya
garisan tu disangkutkan. Kita kena sangkut. Tu kena sentiasa ingat lah. Katalah kita bawa O2 kita. Ni pusat O Nampak ni pusat O. O2. You kata tadi bawa pergi ke C. Okey, kita bawa pergi ke C. Nampak? Garisan tak berapa nak nampak colour biru. So, saya tukar ke colour ni. Tak nampak juga. Tak nampak juga. Okey. Light sikit nampak colour tu. Okey, ni lah. Nampak Sekarang saya nak cuba dapatkan dia punya garisan yang selari ke dia. Nampak tak? So, saya try panggil lah peralatan-peralatan ni untuk diletakkan di sebelah sini. So, kita adjust. Okey. Dah kena kat sini nampak ni? Ni Okey, tak cukup satu. Kena panggil lagi satu. Okey, dia selalu datang berpasang lah. Okey, nak letak kat mana? Letak kat bawah pun boleh, kat tepi ni pun boleh. Ikut justification yang awak buat lah. You kena adjust dia. Okey. Saya letak sini lah sebab ruang saya selesa di sini. Tu lah. Nampak ni? Okey. So, pergerakan kita mestilah menuju ke mana? Okey, kalau kata kat sini kan, kalau saya letak sini boleh tak? Saya gerak pergi ke bawah, tak boleh. Okey, sebab tu saya kata, kena buat pemilihan yang sesuai. Kena letak di sini juga, sebelah bawah. Okey, so dia tak sesuai lah. Pergerakan dia sentiasa akan jadi jauh. Lastly tak jumpa dia punya garisan selari. Kita kena letak di sini. Nampak Bila saya letak di sini, so barulah saya boleh gerakkan dia pergi ke C prime. Tugas kita adalah nak pergi ke C prime. Nampak tu? And then, kita akan lukiskan satu garisan di C prime selarikan dengan garisan tadi yang colour biru. Nampak ni? Okey, saya tak ke tepi sekejap. Okey. Colour biru tak nampak ke? Nampak lah colour biru ni. Boleh nampak Atau tak nampak, kita adjust sekejap lah. Sekejap. Ni ni selari dengan yang tadi lah. Garisan yang tadi tu. Okey, setakat tu boleh ke? So, apa yang awak dapat sekarang adalah O2. O2 apa? O2 prime. Okey, kita dapat di sini. Nampak ni? Di atas garisan ni. O2 prime. Okey, bila dah dapat O2 prime, boleh tak kita lukiskan bulatan kecil di situ? Boleh ke tak boleh? Dah cukup ke info yang kita ada untuk membolehkan kita melukis bulatan kecil di dalam tu? Kalau nak lukis bulatan, apa info yang kita perlukan? Apa soalan dia? Jejari. Yes, jejari. Adakah awak nampak jejari untuk O2 prime? Nampak? Boleh nampak tak kelas? Hello? Sekarang ni saya tak cukup info tau. Saya tak boleh nak melukis bulatan walaupun saya ada pusat dia. Sebab we are still lacking of the radius. We still need to find out what is the radius for the smaller circle here. Okay, so dalam case ni, kita boleh jadikan, for example, let's say, dari pusat bulatan asal, nampak pusat bulatan asal, di atas garisan pancaran, A ke O2 prime, tengok betul-betul line dia colour, sekejap saya highlightkan dia sekejap dengan colour, let's say ni. Okay. Saya highlightkan semula lah. Okay, saya tukar sikit colour dia. Nak nampak jelas di situ ni. Nampak ni? Okay. Di atas line yang colour merah, O2 menuju ke A. Okay, di atas line tu. Nampak tak? Kejap saya lukis di luar sekejap.
Katalah saya lukis di luar. Okey, saya ada sebiji bulatan. Saya lukis semula bulatan yang kecil tu. And then let's say saya ada A kat sini. Okey, tengok betul-betul. Saya sambungkan ni pergi ke sini. Nampak tak? Okey, nampak So saya ada garisan Allahuakbar. Saya ingatlah pula. Lebih kurang lah. Okey, katalah saya ada garisan AE kat sini. Lebih kurang. Saya cuma zoom out je. Okey, sebab dia tak nampak. Sebab rajah tu kecil. Kalau saya besarkan sekejap lagi, dia punya features dekat sini dia akan lari lah. Okey, dia tak sama macam PowerPoint. Okey. So, saya besarkan. Kalau saya perhatikan di sini, saya ada radius dah. Radius saya di sini adalah katalah J besar. Saya sekarang nak cari J kecil yang diwakili oleh pusat O2 prime. Okay. So, macam mana kaedah saya nak mencari? Okay, kaedah dia adalah di sini kita labelkan dia sebagai O2. Okay. O2 prime kita dapat katalah tadi di let's say here. Yang ini adalah O2 prime. Tapi radius kita tak tahu. So, langkah dia adalah, tengok saya akan ambil ni Okey, saya akan ambil, tengok betul-betul di sini. Okey, saya tukar colour sekejap. Bagi, okey di sini kat sini. Terlari, sekejap. Okey, di sini. Ni saya akan bawa dia pergi ke, kita kena sangkut. Nampak tak? Saya sangkutkan hujung bulatan yang menyentuh bulatan O2, pusat O2 tadi. Okey, di hujung sini. Saya bawa dia pergi ke E. Nampak tak? Saya buat pemilihan lah mana yang sesuai. So, tugas awak adalah untuk mencari penyangkut lah. Okey, di sini saya dah buat pilihan. Saya nak sangkutkan hujung ni, titik ni yang saya bulatkan hijau tu. Saya bawa dia pergi ke E. Tadi kita dah ada E prime. Nampak? Okay. So, apa yang perlu kita lakukan di sini adalah, okay, tengok kita perlu dapatkan garisan selari. Saya buat selari. Ni adalah selari lah. So, di sini saya dapat kesan, apa dia? Hujung. Nampak tak? Saya dapat kesan hujung jari bagi pusat O2 prime. Walaupun dia hampir kat sini sebab yang ni adalah orang kata apa bukannya to scale. Saya just lukis sahaja. Okay, so kita akan dapat jari ni lah yang kecil di sini. So bulatan dia gitu. Untuk yang saya tunjuk di sini lah. Lebih kurang macam tu lah. Boleh faham tak dia punya step dia tu? Boleh tak? Boleh. Boleh faham Okay, so next step is saya akan buat penyambungan. Okey, kejap. Okey. Saya akan ambil hujung ni. Nampak ni? Saya akan bawa dia pergi ke sini. Saya akan ambil E lah. E bawa pergi ke hujung. Ni. Hujung titik tangent. Di atas garisan pancaran A menuju ke pusat O2. Nampak tak di situ? Okay. So, saya terpaksa minta bantuan ni lah. Okay. Ni. Alihkan sedikit untuk dapatkan garisan selari. Okay. Tak berapa nak kena. Ni Okay. And then, you akan dapatkan awak punya satu lagi set square. Okay. Okay, kita bawa dia mai ke sini lah. Katalah kena kat situ. So, kita akan gerakkan dia sampailah dia kena di E prime. Nampak ni? So, kita akan lukis satu garisan.
Lari. Okey. Ni garisan ni. Padam. Simpan. Okey. So sekarang apa yang kita dapat adalah kita dapat hujungnya jejari yang diwakili oleh O2 prime. So seperti biasa kita akan keluarkan balik jangka lukis tu. Okey. Kita akan start lukis balik dia punya bulatan sebagai jawapan. Okey. Ni letak di sinilah. Pusatnya kat situ. Tu adalah pusat O2 prime. So kita akan ambil dia punya radius. Okey, radius dia kecil je lah. Drawing awak saya tak pastilah besar mana So ni lebih kurang dapat yang macam itu. So dah siap boleh buat bulatan. So bulatan kita segitu lah. Saya tak tahu di actual drawing macam mana yang awak dapat. So ini adalah yang di paparan saya lah. Okey, setakat tu boleh ke? Okey, jika sekiranya awak diberi sebarang nisbah. Ingat jika awak diberi sebarang nisbah, okey, awak just refer pada konsep asas dia sahaja. Tak kisahlah gambar rajah tu bentuk macam mana sekalipun, okey, awak just berbalik kepada konsep asas dia. Kalau bulatan, ini adalah kaedah dia. First of all, you need to find out the location of the center of any kind of circle. Okay, next you have to find out what is the radius for the relevant circle. Boleh faham di situ? Jika awak ada bulatan, first kali awak kena cari dia punya pusat bulatan. Okay, and then lepas dapat pusat bulatan, tak akan terhasil bulatan yang boleh awak lukis selagi awak belum dapatkan dia punya radius ataupun dia punya jejari. So nak dapatkan jejari, kita kena saling sangkut menyangkut lah. Kena cari nak sangkut di mana yang sesuai. Supaya dia punya kaedah dia sama je. Bila dah sangkut, mesti dapatkan garisan selari. Nak dapatkan garisan selari, satu titik mesti dah kita dapat. Kalau tak dapat lagi titik yang ada prime di sana, awak tak boleh nak teruskan lah. So what you need to do is, you kena juga cari setiap titik yang ada prime dia. Prime tu adalah image dia lah. Okay. Mewakili setiap alfabet yang ada. Kalau ada A, mesti ada A prime. Kalau ada B, mesti ada B prime. Kalau ada C, mesti ada C prime dan seterusnya. Ingat pusat dan jejari. Okay. Contoh di sinilah. Contoh di sini saya dah terus dapatkan dia punya jejari. Nampak tak? Mungkin awak tak perasan. Tapi inilah step ataupun kaedah sama macam bulatan satu biji. Okey, yang ini lengkuk. Dia bagi sebahagian dekat awak. Tapi kalau dia bagi sebiji pun, dia punya kaedah adalah sama. First, kena cari sangkut untuk dapatkan dia punya titik. Okey, dia punya pusat. Next, kena cari titik untuk dapatkan jejari pula. Okey, okey, ada soalan setakat tu? Ada tak? Hello, hello, hello. Hello. Tak ada. Are you there? Hello. Pakat senyap je ni. Yang lain tu boleh cuba screenshot sebab nanti in progress awak kena buat latihan. Okay, walaupun rajah dia sama ke tak sama ke, pada time being, inilah dia punya konsep asas yang perlu awak pelajarilah. Awak kena hadamlah step by step dia. Okay, dia agak complicated bila mana sampai dekat bahagian bulatan ataupun lengkuk lah. Yang lain tu agak klise, sama je, kaedah dia asyik berulang, benda yang sama. Okay, ini adalah nisbah sisi. Kalau dia nisbah luas, dia punya langkah kerja dia berbeza lah. Okay, kita akan tengok lambat lagi tu. Mungkin lepas cuti lah. Okay, lepas cuti naik sekolah face to face lah insyaAllah. Okay, ada soalan setakat ni? Kalau tak ada, kita terpaksa stop sampai sini. Awak ada next kelas kan? Okay boleh Shall we proceed?
Hello? Hello? Oh, dah tak bunyi dah. Sekejap. I need to stop.